Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Hanan bin Mustafa. Nombor matrik saya 17DK20F1022. Bersama saya ada Badrul dan Raisa Rosbayarina. Dalam video ini kami bertiga akan menerangkan tentang pengaruh sistem pentadbiran Inggeris di tanah Melayu. Sebagai pengenalan, saya akan menerangkan tentang pentadbiran British. Penguasaan Inggeris di negeri-negeri Melayu telah membawa pelbagai perubahan dalam masyarakat tempatan. Masyarakat Melayu yang pada awalnya menguasai struktur masyarakat, ekonomi dan sosiopolitik tempatan telah mendapat saingan sengit daripada penjajah-penjajah Inggeris. Dalam masa yang sama, kehadiran pihak British telah menyebabkan beberapa pengubahsuaian yang telah dilakukan kepada sistem pentadbiran, undang-undang, adat dan pendidikan di tanah Melayu. Antaranya ialah pelaksanaan sistem residen. Sistem residen telah diperkenalkan oleh British di Perak pada tahun 1874. Ia juga diperkenalkan di Selangor pada tahun 1875, diperkenalkan di Pahang pada tahun 1888 dan diperkenalkan di Negeri Sembilan pada tahun 1889. Sistem residen yang diperkenalkan merupakan satu bentuk pentadbiran British yang dinamakan sebagai sistem pemerintahan tidak langsung di negeri-negeri Melayu. Presiden British dilantik sebagai penasihat kepada Sultan-Sultan Melayu dalam urusan pentadbiran negeri, kecuali hal-hal adat istiadat dan agama Islam. Presiden British diberi tanggungjawab sepenuhnya terhadap pentadbiran am dan pentadbiran am negeri dan segala urusan pentadbiran. Kutipan cukai dan kawalan ke atas semua hasil negeri adalah di bawah kawalan residen British. Raja-raja Melayu terpaksa patuh kepada nasihat residen yang bertanggungjawab kepada Residen Jeneral iaitu Gubernur negeri-negeri Selat. Apakah itu negeri-negeri Selat? Negeri-negeri Selat merupakan tiga negeri yang digabungkan iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Ia diketuai oleh Gubernur dan Kaunselor Residen Kaunselor. Perubahan penting selepas sistem residen diperkenalkan ialah penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri. Majlis ini adalah untuk membincangkan perkara-perkara yang melibatkan pentadbiran negeri. Asalnya ia ditubuhkan untuk membuat undang-undang dan menjadi mahkamah rayuan yang tertinggi. Ia juga adalah badan utama yang menguruskan perubahan dalam struktur cukai, pencen kepada orang Melayu dan perkara mengenai pelantikan ketua tempatan, pengawal kerajaan dan kadi. Majlis Mesyuarat Negeri terdiri daripada Sultan sebagai ketua, Residen British, 12 orang pembesar dan seorang wakil Cina. Struktur pentadbiran sistem residen dipecahkan kepada 4 bahagian iaitu kampung, mukim, daerah dan negeri. Pentadbiran kampung diketuai oleh ketua kampung. Mukim pula iaitu gabungan beberapa kampung ditadbir oleh penghulu yang berkuasa ke atas beberapa buah kampung. Peringkat daerah pula ditadbir oleh pemungut cukai dan magistrat ataupun dipanggil sebagai pegawai daerah. Pentadbiran paling tinggi iaitu negeri. Pemerintahan negeri dijalankan oleh Sultan dengan nasihat residen. Itu sahaja daripada saya sebagai pengenalan atau permulaan pada tajuk kami ini. Kemudian ia akan disambungkan oleh Badrul Aiman. Badrul Aiman bin Nurhan, nombor pendaftaran 17 DTK 20F1018. Seterusnya saya akan berkongsikan dan menerangkan mengenai aspek-aspek perubahan yang dilakukan oleh Inggeris terhadap tanah Melayu. Jadinya, aspek perubahan yang pertama yang dilakukan oleh Inggeris terhadap tanah Melayu ialah penghapusan sistem perhambaan. Apakah itu hamba? Hamba merupakan seseorang yang berperanan menyumbangkan tenaga untuk menambahkan harta tuannya. Jadi, sesiapa yang mempunyai hamba secara tidak langsungnya telah melambangkan ketinggian darjat dan status pemilikannya atau orang yang memilikinya.
Makanya lebih ramai hamba, lebih tinggilah taraf sosialnya. Okey, perubahan seterusnya yang dilakukan oleh Inggeris ke tanah Melayu ialah penghapusan sistem kerah. Apakah itu sistem kerah? Sistem kerah merupakan sistem buruh paksa yang dilakukan di negeri-negeri Melayu sebelum kedatangan kuasa barat. Contoh, rakyat disuruh membaiki jalan, membina tembok, masjid, parit, benteng pertahanan, membersihkan sungai dan sebagainya. Rakyat yang menjalankan kerja kerah ini terpaksa menyara hidup mereka sendiri. Perubahan yang dilakukan oleh Inggeris ke tanah Melayu ialah perubahan aspek budaya dari segi pelantikan sultan. Sebagai contoh yang kita dapat lihat ialah apabila salah seorang daripada ahli British, Sir Andrew Clark, iaitu Sir Andrew Clark melibatkan diri dalam pelantikan Sultan Abdullah. Pelantikan tersebut ditolak oleh kebanyakan pembesar Perak. Berdasarkan adat Melayu, Sultan Perak mestilah dipilih oleh para pembesar. Disebabkan itu, pelantikan Raja Abdullah tidak disokong oleh pembesar Perak yang pada waktu itu berada di bawah naungan Sultan Ismail. Ini juga kerana terdapat dua orang sultan di Perak. Sultan Ismail yang dilantik oleh pembesar Perak berserta sokongan alat-alat kebesaran, dan juga Sultan Abdullah yang hanya dilantik oleh British. Perubahan yang terakhir ialah penghapusan amalan pungutan cukai. Amalan pungutan cukai ini telah dijalankan sejak turun-temurun oleh pembesar dan sultan. Okey, terima kasih Badrul Aiman. Seterusnya akan diterangkan oleh Pak Raisa Rusbayalina. Hai, saya Raisa. Saya akan menerangkan tentang penentangan orang Melayu terhadap orang Inggeris. Sebenarnya, orang Melayu ni banyak menentang berbanding menerima keputusan dan juga perubahan yang dilakukan oleh orang British ni terhadap tanah Melayu, terutamanya orang atasan seperti sultan dan juga pembesar. Terdapat beberapa sebab kenapa mereka menentang perubahan ini. Antaranya ialah mereka kehilangan punca pendapatan dan juga hak kekuasaan mereka terhadap tanah Melayu yang mereka telah warisi secara turun-temurun. Okey, sebagai contoh, ianya berlaku di Pahang. Apabila British ni dia membentuk beberapa daerah di dalam pentadbiran pemungut cukai dan juga magistrate, British telah melarang mereka untuk meneruskan tradisi mereka sebagai pemungut cukai. Ini membuktikan yang kuasa mereka sebagai pembesar telah hilang. Penentangan seperti ini berlaku juga di negeri-negeri lain. Sebagai contoh di Sarawak. Di Sarawak, mereka menentang kerana mereka tidak puas hati dengan pembatasan kuasa yang diterima oleh Gubernur Sarike di Sungai Rajang. Salah satu penentangnya adalah Sharif Masahur. Rentap juga memberontak kerana perubahan yang dilaksanakan iaitu penghapusan pelalunan yang merupakan punca rezeki bagi orang Iban serta amalan pemburuan kepala yang diamalkan oleh orang Iban. Di Sabah pula, Mat Saleh tidak berpuas hati dengan campur tangan syarikat berpiagam Borneo Utara di kawasan beliau. Syarikat juga bertindak dengan menyerang dan membakar kampung beliau. Golongan intelektual orang Melayu mendapati peranan mereka semakin kecil di dalam hal ehwal kerajaan dan juga pentadbiran. Kesimpulannya, perubahan politik dan juga pentadbiran oleh orang Inggeris tidak diterima baik sepenuhnya oleh masyarakat Melayu, terutamanya golongan atasan seperti sultan dan juga pembesar. Namun begitu, pentadbiran ini memberi peluang yang baik untuk para pembesar tempatan bagi mengetahui selok-belok pentadbiran yang baik melalui Majlis Mesyuarat Negeri ini. Dengan kemunculan sistem pentadbiran oleh orang Inggeris di tanah Melayu ini juga telah melahirkan sikap nasionalisme dalam masyarakat Melayu. Okey, terima kasih Raisa. Itu sahaja daripada kami tentang pengaruh sistem pentadbiran Inggeris di tanah Melayu. Jika ada terkasar bahasa, maafkan kami. Segala yang baik itu daripada Allah, segala yang buruk itu daripada diri kami sendiri. Tamatlah untuk kita orang punya penyampaian tentang pengaruh sistem pentadbiran. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.